Saksikan siaran langsung Bicara Wara khas bersama Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandika Amin Haji Mulia bersama perantara Syahril Sarapudin pada 1 Disember Selasa pukul 9 malam di TV1. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada semua para penonton. Terima kasih kerana memilih kami di TV1. Insya-Allah pada malam ini program Bicara yang kita gelar khas bersama tampil sekali lagi untuk sama-sama kita pericikan. Kalau anda dah tengok promo tadi, saya kira semua dah sedia maklum siapa tetamu kita pada malam ini, iaitu Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandika Amin Haji Mulia yang di-Pertua Dewan Rakyat yang sudah pun bersama saya, tapi saya tak nak tampilkannya lagi secara langsung sebabnya kita ada satu bingkisan yang kami sediakan khusus nak melihat perjalanan dari tahun Tan Sri bermula tahun 2008 sebagai yang di-Pertua Dewan Rakyat, tetapi tahun demi tahun sebenarnya saya sempat cari satu video klip yang menampilkan bagaimana Tan Sri Pandika Amin selaku yang di-Pertua Dewan Rakyat mengemudi ataupun mengendalikan sidang Dewan Rakyat. Sebelum kita nak bersama Tan Sri, ayo sama-sama kita saksikan antara situasi dan selepas itu buat kenyataan akbar di luar, konon speaker emosional, speaker tendang saya, speaker tidak adil. Sebenarnya ada yang berhormat sendiri yang tidak bersikap adil kepada diri masing-masing. Jadi jangan semua kejahatan itu dilonggokan kepada saya. Belum cukup lagi ke apa yang saya buat? Saya sanggup letak jawatan. Jadi tolong beri kerjasama kepada saya. Sejak bila? Kenapa bila saya tolak sesuatu usul, sama ada dalam majelis ataupun dalam kamar, keputusan itu adalah muktamad, tidak boleh saya tarik balik. Kalian yang berhormat semua tahu ini selama 7 tahun. Apabila pula yang berhormat berdiri, bermakna sengaja untuk mengganggu peraturan masyarakat. Saya telah buat keputusan, sila keluar. Kecong, sila keluar. Tan Sri, saya kata, Tan Sri, I am not making that insinuation. Raja Negeri Selangor tidak terpilih sebagai Barisan Nasional. Tidak disebutkan rakyat, pasti cakap ambil informasi sendiri. Duduk yang berhormat. Isi yang berhormat. Kalau yang berhormat tidak setuju, jangan pertikaikan di depan sini, karena kita menghabiskan masa. Karena apabila saya layan yang berhormat begini, saya sudah melanggar peraturan masyarakat 15. Kalau yang berhormat tidak setuju, in order to show your displeasure, bawa usul sama ada. Saya menyeru ahli-ahli yang berhormat sekalian untuk membudayakannya sewaktu bertugas di Dewan Rakyat. Ayo, kita ubah. Kita bereformasi. Kita bertransformasi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Ini kalilah. Jangan ahli-ahli yang berhormat main dengan saya. Kamu boleh main dengan diri sendiri. Jangan saya. Sri Gading, jangan. Ahli yang berhormat yang lain, tolong senyap. Kalau saya kata masa habis. Kalau saya kata peraturan masyarakat ini, saya tidak kira siapa. Tangga batu, gulung. Selepas itu Jasin berdiri. Kita bercakap dia orang kacau, Tan Sri. Yang berhormat, saya tidak panggil yang berhormat berdiri. Tan Sri, kalau sebut begitu, you dah prejudis. No, I'm not prejudiced because saya sekarang mempertahankan saya punya integriti. Saya sudah sebut beberapa kali, itu keputusan saya. Tapi masih juga dipertikaikan. Oke. Yang memutuskan Parlimen Malaysia adalah majelis. Ahli yang berhormat sendiri. Saya dan timbalan-timbalan di-Pertua mempengurusi majelis dengan menggunakan peraturan masyarakat yang juga bukan kami gubal. Parlimen Malaysia yang gubal. Dan saya rasa buku biru ini dimaklumi oleh pematang pau daripada peraturan masyarakat 1 sampai 100.
Okey, 3 minit kita tengok video tadi mungkin boleh membuatkan kita berkerut dahi. Tetapi Tan Sri berada di dalam Dewan setiap hari, ya Allah, sampai ke tengah malam nak mengemudi bersama dengan 222 ahli parlimen ini. Ya Allah, saya sangat hormat dan juga respect Tan Sri. Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandika Haji Amin Haji Mulia yang di-Pertua Dewan Rakyat kerana sudi menerima undangan kami ke studio hari ini. Apa khabar Tan Sri? Kabar baik. Alhamdulillah. Ada saya bertugas di parlimen juga. Ada kawan-kawan parlimen kata kalau Tan Sri pakai botai merah tu dia macam garang sikit, tapi hari ini takkan. Okey, Tan Sri, secara mukadimahnya Tan Sri, kalau kita boleh mulakan dulu sebelum kita nak menjurus kepada, saya kira banyak juga isu-isu yang boleh kita bincangkan pada hari ini mengenai sidang Dewan Rakyat. Cumanya saya dimaklumkan pada ketika ini di parlimen sedang lagi bersidang untuk pembentangan ataupun di peringkat jawatan kuasa Rang Undang-Undang Perbekalan 2016. Kalau Tan Sri boleh kemas ini. Lebih kurang jam 11 begitu. Kita agak jam 11 kita akan habis bahas di peringkat jawatan kuasa bajet yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan bulan lalu. Jadi kementerian terakhir yang akan dibahas ialah Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi kita harap bahawa dia akan berakhir pada jam 11. Kerana petang tadi saya mempengurusi perbahasan Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya kira bahawa dia mengambil masa lebih kurang 4 jam. 4 jam. Jadi kalau setiap kementerian itu mengambil masa 4 jam, jadi kita ada 3 kementerian, bermakna dia ada 12 jam. Jadi tadi saya tinggalkan parlimen, ada lagi 2 kementerian belum selesai. Jadi ada usul di bawah peraturan mesyuarat 12 tadi pagi dibaca bahawa Dewan tidak akan ditangguhkan sehingga ketiga-tiga kementerian ini selesai untuk dibahas malam ini juga. InsyaAllah. Dijangka jam 11 malam ni lah. Okey, baik. Saya agak jam 11 akan berakhir. Lebih baik lagi kalau lebih awal daripada itu. Lebih awal daripada itu. Okey. Baik, Tan Sri, itu mengenai kita tahu Rang Undang-Undang Perbekalan. InsyaAllah malam ni apa-apa pun kita akan nantikan keputusannya di Dewan Rakyat malam ini. Secara keseluruhan Tan Sri, saya kongsikan tadi berbaki 2 hari lagi. Sekejap saja, 2 hari lagi dan habis untuk tahun ini. Tahun depan akan kembali bersambung. Cumanya sepanjang Tan Sri mengendalikan sidang pada tahun ini, mungkin ada sesuatu yang Tan Sri nak kongsikan. Ya, terutama sekali saya ucap terima kasih kepada RTN. Saya ucap terima kasih kepada pengantara yang sudi menjemput saya pada malam ini untuk pula berbicara mengenai dengan persepsi sebelah saya. Kerana sudah hampir 7 tahun saya mengemudikan Dewan Rakyat. Setiap kali, setiap persidangan ada saja karena dalam hormat seperti yang kita nampak dalam video klip tadi. Jadi saya apabila tengok video klip tadi, saya terus pikiran saya dibawa balik kepada tahun 2008, 2009 dan sebagainya. Jadi saya tidak percaya bahawa yang bercakap tadi itu bahawa saya. Jadi dia sebagai kejutan kepada saya. Untuk tahun ini tidak ada apa-apa yang berlaku. Kalau dibandingkan dengan Parlimen ke-12 umpamanya, tahun 2008, 2009, 2010, yang itu teruk. Pada ketika itu. Jadi kalau saya bandingkan pengalaman kami, saya sebagai speaker dan timbalan-timbalan saya, Parlimen ke-12 berbanding dengan Parlimen ke-13, Parlimen ke-13 ini biasa-biasa sahaja. Tetapi di Parlimen itu macam cuaca. Kadang-kadang kita tidak boleh ramal apa yang berlaku. So saya sebagai speaker dan timbalan-timbalan saya sentiasa berwaspada. Seperti pengadil pemain bola. Terpaksa lari juga masuk dalam padang, berlari di mana itu bola, terpaksa kejar. Karena kita tidak tahu bahawa sesuatu ketika ada pemain yang main kasar dan sedemikiannya. So terpaksa alert all the time, mesti fokus. Jadi untuk tahun ini tidak ada apa-apa yang berlaku, cuma pada sisi ini saja. Minggu pertama ada 2 wakil rakyat yang saya arah keluar. Satu segambut dan satu pucung. Seperti yang kita nampak di video klip tadi. Yang awal-awal tadi. Yang awal-awal tadi. Pertikaian seperti begitu tidak seharusnya timbul. Kerana yang timbul itu seringkali mempertikaikan dengan keputusan apa yang dibuat oleh speaker. Mereka tahu. Saya ada bawa peraturan mesyuarat yang saya tunjukkan tadi dalam video klip. Jadi ini untuk pengetahuan umum. Setiap wakil rakyat dibekalkan dengan buku biru ini yang kita panggil sebagai peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat. Mereka tahu sebenarnya. Dan yang seringkali membuat kecoh di dalam itu, yang kadang-kadang saya bertanya kepada diri saya kenapa harus berlaku, adalah peguam-peguam, practicing lawyers, pengamal guaman yang terkemuka dalam
dalam negara ini. Jadi tadi tengah hari saya dikunjung hormat oleh Bar Council. Jadi secara berseluruh main-main saya tanya. Saya kata yang pengamal-pengamal guaman ini memang semestinya ahli Bar Council. Saya kata kalau di mahkamah mereka mengendalikan pembicaraan, adakah mereka bertebiat sewaktu mereka di parlimen? Dia senyum, dia kata, no. We can't have that. Di mahkamah dia kata, all decorum must be observed. Jadi saya cuma tanya begitu secara perli, karena pengamal-pengamal guaman ini umpamanya dia private lawyer, apabila mereka berbahas di parlimen, seolah-olah semua dirasuk. Seolah-olah debating chamber itu adalah satu tempat di mana you lontar siapa saja geledah di situ, mereka bersikap dan bertebiat lain. Dan perkataan-perkataan yang mereka tidak akan berani ataupun mungkin akan malu untuk hujah apabila mereka simbang-simbang di waktu di luar ligar minum dan semikiannya, mereka berani lontarkan atau hujah di dalam majlis sewaktu perbahasan. Jadi untuk tahun ini cuma itu saja, pucung dan segambut. Segambut pula hal dia begini, pasal peraturan masyarakat 18 dia bawa satu usul yang saya tolak. Jadi soal itu adalah soal tol. Jadi yang mereka ini semua pintar-pintar dan bijaksana, karena mereka lupa bahawa sebagai wakil rakyat itu, wakil rakyat apabila kita membawa parlimen, kita akan pikul dua tanggungjawab. Pertama sebagai pemimpin, ya, kalau kita panggil sebagai pengamal politik atau politikus. Kedua sebagai legislature. Jadi mereka ini apabila masuk dalam parlimen waktu berbahas, dua-dua ini dia bawa sebagai politicians dan sebagai legislature. Apabila you bawa itu, di situ timbul permasalahan oleh karena setiap apa yang mereka bincang itu, mereka menjurus kepada political agenda masing-masing. Mereka lupa bahawa mereka itu adalah legislature, adalah ahli yang berhormat, honorable members of the Dewan Rakyat. Itu seringkali saya ingatkan apabila masuk di sini, tinggalkan identiti di luar sana sebagai politicians ataupun politikus ataupun pengamal politik. Masuk di dalam, mesti kita sebagai ahli yang berhormat, sebagai legislature. Okey, baik, itu secara mukadimahnya perbandingan yang Tan Sri boleh kongsikan antara penggal 2012 dengan penggal 2013. Sebelum saya nak menjurus kepada soalan yang berikutnya, kita juga nak lalukan sebenarnya anda semua yang mungkin ada soalan secara peribadi ataupun terperinci yang nak diajukan kepada Tan Sri, anda boleh ajukan di Facebook kami khas bersama dengan hashtag ataupun carian Parlimen Malaysia. Di Twitter pun boleh dengan carian Parlimen Malaysia. InsyaAllah kita cuba angkat dan juga ajukan kepada Tan Sri. Tadi Tan Sri sentuh mengenai usul. Saya sangat tertarik juga sebab kadang-kadang kita tak boleh nafilah persepsi ni apabila ialah Tan Sri daripada Barisan Nasional, apabila dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat, ramai yang mengatakan mungkin Tan Sri berat sebelah dan juga usul-usul yang dibawa oleh pembangkang tak banyak yang diangkat. Dari sudut itu apa yang rakyat boleh tahu mengenai pembawakan usul, Tan Sri? Sebenarnya begini, usul biasa sama ada usul itu dibawa oleh ahli yang berhormat daripada kerajaan, bukan menteri, maksud saya bukan menteri, ataupun daripada pembangkang. Usul biasa mereka boleh bawa di bawah peraturan mesyuarat 26 dan 27, iaitu dengan notis. Kalau yang bawa itu adalah bukan menteri ataupun daripada pembangkang ataupun daripada penyokong kerajaan, mesti ada notis 7 hari. Kalau menteri 24 jam boleh, tetapi tertanduk kepada budi bicara speaker. Kalau speaker memikirkan bahawa usul itu adalah mustahak bagi orang ramai, maka speaker boleh terima walaupun notis 24 jam. Yang itu usul biasa. Tetapi bukan semua usul yang diterima oleh speaker yang dimasukkan kepada aturan urusan mesyuarat. Yang ini pun saya bawa sampel di sini. Jadi contoh aturan sebagai contoh, setiap hari apabila kita mesyuarat, yang diikut urutan agenda itu mesti mengikut peraturan mesyuarat 14. Jadi semua apa yang dibincang pada hari itu adalah dimasukkan kepada aturan urusan mesyuarat seperti begini. Ini dia contohnya. Sebagai contoh. Jadi apa yang telah diputuskan itu, apa yang dibincang pada sesuatu hari, itulah yang terpaksa dibincang. Cuma di situ ada peraturan di mana kalau ada suatu perkara isu yang timbul, yaitu perkara tertentu, perkara kepentingan orang ramai, dan perkara itu perlu disegerakan. Jadi speaker juga mempunyai budi bicara sama ada membenarkan usul itu dengan notis 24 jam untuk dibahas.
Jadi artinya apabila Speaker menerima usul itu untuk bahas di bawah peraturan mesyuarat 18, segala agenda yang telah ditetapkan itu kita kesampingkan dalam 1 jam. Okay. Jadi kriteria untuk membawa usul di bawah 18 itu amat ketat. Oleh kerana kalau dibenarkan oleh Speaker, bermakna agenda yang diatur lebih awal itu seolah-olah dia tidak penting. Tetapi masalah yang saya hadapi ialah ada ahli yang berhormat yang tahu dengan peraturan mesyuarat 18, tetapi mereka sengaja bawa usul yang mereka tahu saya akan tolak kerana tidak mematuhi kriteria. Okay. Jadi apabila saya tolak, sebelum pun saya tolak, mereka jangka saya tolak, sudah mereka buat prepared statement ataupun statement akhbar yang telah dibuat. Okay, dan mereka akan keluar di luar Dewan Perbahasan, selepas itu menuju kepada rostrum di mana ada press statement di situ, dan mereka akan mengatakan bahawa usul saya yang begini mustahak. Tadi saya bawa usul di bawah 18 mengenai dengan tol, yang tol sekarang ini semakin hari semakin naik. Itu yang dibawa oleh segambut apabila saya arah dia keluar. Kerana saya kata, kalau you pertikaikan keputusan saya, bermakna you melambat-lambatkan, you melingkar-lingkarkan persidangan. So dia tidak mau duduk juga mau pertikaikan dengan keputusan saya. Terpaksa saya buat begitu. Jadi sebenarnya persepsi itu bahawa saya menyebelah kerajaan, saya tidak adil. Sebenarnya yang berlaku tidak adil adalah ahli yang berhormat itu tidak berlaku adil kepada saya. Karena walaupun saya ikut peraturan mesyuarat yang sedia ada, tetapi apabila mereka buat kenyataan di akhbar ataupun di Facebook ataupun di mana-mana, seolah-olah persepsi masyarakat itu bahwa Speaker betul lah dia ikut telunjuk kepada mereka mencipta persepsi lah. Jadi sebagai rekod juga, sewaktu Tun Zahir menjadi Speaker Dewan Rakyat selama 22 tahun, dia cuma meluluskan 4 usul di bawah 18.1. 4. Sewaktu Tan Sri Ramli Ngatalib menjadi Speaker dalam masa 1/5 tahun, dia juga meluluskan 4. Saya dalam 7 tahun saya lulus 11. Oh. Kalau nak banding itu kalau nak banding bermakna apabila banding dengan Tun Zahir selama 22 tahun dia cuma luluskan 4 usul di bawah 18.1. Saya dalam masa 7 tahun saya lulus 11 usul. Jadi apabila kita buat perbandingan, bermakna saya tidak seteruk lah seperti orang fikir bahawa saya ini zalim, saya ini ikut telunjuk kerjaan eksekutif dan sebagainya. Tidak. Ada perkara-perkara yang saya benarkan di mana kadang-kadang ada menteri mengatakan itu tidak perlu disegerakan. Tapi saya kata terpaksa buat. Umpamanya baru-baru ini saya lulus usul yang dibuat oleh pembangkang, usul mengenai dengan Jerebu. Saya lulus juga usul mengenai dengan penculikan di Sabah. Yang bawa adalah wakil daripada DAP. Jadi tidak benar. Apa yang disebut mengenai dengan kezaliman Speaker itu adalah tidak benar. Okey, baik. Itu mengenai usul yang boleh kita faham sebenarnya. Cuma saya tertarik tadi, lupa nak tanya tadi. Kalau mereka dah diarahkan keluar, Tan Sri, ada yang tanya saya, apa antara kesan kepada ahli parlimen itu sendiri, Tan Sri? Sebetulnya kalau ahli-ahli parlimen di barat, apabila diarah keluar, mereka rasa malu. Okey. Sebenarnya, mereka rasa malu oleh kerana sebagai ahli yang berhormat, tidak perlu untuk kita diarah keluar. Kita boleh berhujah bermacam-macam. Umpamanya apabila ahli yang berhormat itu berhujah, dia ikut peraturan. Macam manapun kita rasa bahawa ucapan itu kita tidak boleh terima oleh kerana ucapan itu umpamanya sama ada betul atau tidak. Tetapi kalau dia mengikut peraturan mesyuarat, kuasa mana yang kita boleh gunakan suruh dia berhenti? Umpamanya apabila seorang ahli pembangkang, lepas itu dia menghentam dengan kerajaan, mengenai dengan apa-apa isu, terpaksa kita dengar sama ada itu betul atau tidak. Tetapi hujah itu mesti dia ikut lunas-lunas peraturan mesyuarat dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Jangan umpamanya macam tuduhan liar. Selepas itu mengatakan bahawa kerajaan ini semata-mata menipu. Perkara-perkara seperti begitu, perkataan-perkataan begitu, bohong, tidak boleh digunakan. Oleh kerana apabila kita gunakan itu, siapa yang memberi kita kebenaran ataupun absolute right bahawa kita boleh gunakan perkataan itu? Kerana apabila dibenarkan, orang sebelah pun akan mengatakan bahawa dia akan gunakan lagi perkataan yang lebih kesat daripada itu. Betul. Dia kata, you kata saya bohong, tapi kamu lagi yang lebih pembohong. Jadi sampai bila dia berakhir? Itu yang mencetuskan kehangatan. Itu yang mencetuskan kehangatan sebenarnya. Okey. Baik, banyak lagi saya sebenarnya yang boleh kita teliti dan juga kongsikan sepanjang perjalanan sidang Dewan Rakyat, tapi saya nak berikan ruang Tan Sri meneguk air seketika. Kita nak berehat seketika, jumpa selepas ini bicara ataupun khas bersama dengan Yang di-Pertua Dewan Rakyat.
Baik, program bicara khas bersama dengan Yang di-Pertua Dewan Rakyat kembali bersama kami di Studio 1 Angkasa Puri. InsyaAllah sebelum saya nak ajukan soalan seterusnya kepada Yang Berhormat Tan Sri, kami juga sempat berbual beberapa ahli parlimen dari beberapa kalangan parti politik yang mungkin ada pandangan tersendiri terhadap ketegasan Tan Sri mengemudi dan juga memimpin sidang Dewan Rakyat. Kita dengarkan dulu. Jiwa dia memang betul-betul profesional ya, cara pengendaliannya. Malahan dia tidak memikirkan jawatannya. Apabila satu peringkat yang mana sudah kegentingan, beliau kata bahawa jawatan kita dia adalah kedua. Yang penting adalah keutuhan dan juga mutu Dewan itu sendiri, dan mana jawatan speaker itu tidak menjadi perkara yang kecil, tetapi tanggungjawab beliau sebagai Tan Sri speaker yang mengendalikan Dewan yang mulia ini saya cukup hormati. Sebab kita perlu menghormati institusi speaker itu sendiri. Kalau dah wakil rakyat tidak boleh menghormati speaker, siapa lagi kita nak hormat? Bagaimana Dewan ini untuk diuruskan dengan baik? Setiap perkara mesti tertakluk kepada speaker. Sebab speaker yang berkuasa, kita tidak boleh jadikan mahkamah. Mahkamah boleh lawan hakim. Dia tak pasti, tetapi dalam parlimen ini, speaker ini mengawal kedua-dua pihak. Saya lihat beliau memainkan peranan dengan adil. Kadang-kala di sebelah kerajaan pun banyak yang beliau tegur. Begitu jugalah dengan pihak pembangkang. Jadi kalau ada yang menganggap bahawasanya Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pendekar Amin ini berpihak kepada mana-mana pihak, bagi saya secara peribadi ini tidak benar. Kerana teguran-teguran beliau walaupun pedas dan panas, termasuk kepada penyokong-penyokong kerajaan yang diminta oleh beliau suruh duduk bertenang, dan beliau kadang-kadang meninggikan suara juga kepada penyokong-penyokong kerajaan. Saya pernah lalui zaman arwah Tun Zahir dengan Tan Sri lah. Dia sangat berbeza. Watak yang ada kepada Tun Zahir tu, ini dia, watak yang tersendiri. Dia sudah cukup untuk menjadikan dia tegur Yang Berhormat semua pekat duduk. Jadi semua pekat duduk. Jadi tetapi bila di zaman Tan Sri ini sampai pangkat letiran pun kadang-kadang orang tak begitu. Mungkin ini harus dilihat sendiri oleh Tan Sri untuk bagaimana body language dia ataupun kebersamaan dia dengan MP itu akan lebih mendekatkan, menjadikan satu penghormatan yang lebih tinggi. Yang saya mengharapkan ada satu perubahan ialah kita berikan satu nama tu, kita boleh adjust lah. Macam di UK dia panggil Opposition Day, Opposition, hari-hari untuk ahli-ahli parlimen. Maksudnya mereka boleh bawa usul, boleh bawa apa-apa. Kalau ada Opposition Day macam di UK, dalam 20 hari dalam setahun itu mereka benarkan untuk peruntukkan untuk ahli parlimen pembangkang. Okey, baik, itu antara yang dikongsikan oleh ahli parlimen. Yang empat terawal tu lebih kepada pandangan kepada Tan Sri, dan juga yang wakil Sepang tadi lebih kepada penambahbaikan parlimen. Gitu kita akan sentuh satu persatu nanti. Cumanya secara kita nak menjurus kepada perkembangan berikutnya, Tan Sri. Kita tahu di Dewan Rakyat selain daripada perbahasan, ada juga jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC dan juga beberapa jawatan kuasa penting yang saya kira Tan Sri sendiri sangat arif mengenai perkara ini. Cumanya pada tahun ini jawatan kuasa PAC terutamanya mengenai 1MDB itu antara yang sangat-sangat diberikan tumpuan oleh kami rakyat Malaysia. Bahkan beberapa minggu yang lalu pun ada berlakunya sedikit kekecohan, tak kala ramai yang tak sangka sampai Tan Sri boleh katakan Tan Sri akan meletakkan jawatan sekiranya tempat ini berlaku, dan mungkin ada penjelasan di pihak Tan Sri supaya kekeliruan rakyat dapat dihuraikan. Pada masa ini kita ada 6 standing committee. Kita panggil sebagai jawatan kuasa pilihan. Jawatan kuasa yang lain itu saya yang mengurusi, namanya jawatan kuasa hak dan kebebasan. Apabila seseorang wakil rakyat itu dituduh melanggar peraturan mesyuarat, menghina parlimen dan semikiranya, kita bawa di jawatan kuasa hak dan kebebasan. Umpamanya macam Datuk Seri Anwar Ibrahim dahulu, apabila beliau berujar mengenai dengan soal APCO pada ketika itu. Satu yang amat penting ialah jawatan kuasa ini Public Account Committee, jawatan kuasa kira-kira wang negara ni. Dia berkuasa untuk
memanggil siapa yang mereka fikir harus dipanggil. Sama ada itu merupakan satu arahan daripada majlis ataupun inisiatif sendiri. Umpamanya laporan-laporan Auditor General, mereka akan baca, tengok di mana apa kepincangan di situ, apa laporan daripada Auditor General yang mengatakan bahawa ada satu perkara yang dilakukan oleh satu kementerian. Mereka akan boleh buat penyiasatan, boleh memanggil saksi tertentu. Jadi dalam soal 1MDB ini ada satu isu yang semua diketahui oleh masyarakat Malaysia, terutama sekali yang minat dengan parlimen dan orang-orang yang tinggal di bandar dan the knowledgeable Malaysians. Soal dia, apa yang masyarakat umum tidak ketahui ialah, saya sebenarnya apabila saya mengemukakan satu idea, itu idea bukan tercetus daripada pemikiran saya sendiri. Kerana sebagai speaker, saya juga harus merujuk kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh speaker-speaker di parlimen-parlimen yang lebih maju. Umpamanya macam House of Commons di England, parlimen di Australia, parlimen di Kanada, parlimen di New Zealand, dan parlimen-parlimen seperti India. Mengenai dengan soal MDB, dengan perbahasan di antara Arul Kandasamy dengan Tony Pua, sebenarnya pernah berlaku di Kanada, di mana seorang MP mencetuskan satu bantahan kepada satu hal yang dia sendiri itu adalah ahli PEC. Jadi oleh kerana beliau itu sendiri yang mencetuskan hal itu sewaktu berbahas di majlis, pada waktu PEC bersidang, Public Account Committee yang sama dengan apa yang di Malaysia, beliau sendiri mengatakan saya tidak layak untuk di sana duduk. Because saya yang pertama kali mencetuskan idea itu. Jadi sama seperti apa yang berlaku di Malaysia. Wakil rakyat yang pertama kali mencetuskan isu 1MDB adalah Tony Pua. Jadi Tony Pua sebagai ahli Public Account Committee, kalau benar-benar mereka ini memahami dengan tugas legislatif yang sebenar, kalau mereka semua ini mengangkat martabat Parlimen Malaysia itu di mata dunia sebagai first class parliament, mereka juga harus bertanggungjawab, bukan saya seorang. Jadi sebagai ahli Public Account Committee, ahli sana itu adalah terdiri daripada wakil rakyat daripada pembangkang dan wakil rakyat daripada kerajaan. Dan bilangan mereka yang dilantik di situ itu mesti mencerminkan juga berapa keahlian pembangkang dalam parlimen, misalnya. Tetapi masalah dia ialah, apabila wakil rakyat seperti Tony Pua masih hadir di situ, masih mempunyai pendirian seperti apabila beliau mencetuskan isu itu waktu berbahas dalam parlimen, apabila dia juga angkat perkara itu, sikap dia itu dalam Public Account Committee, itu sudah salah. Karena Public Account Committee ini ataupun mana-mana saja jawatan kuasa, apabila kita duduk di situ, kita duduk bukan sebagai prosecutor ataupun pendakwa ataupun kita mengadili. Kita itu adalah wakil rakyat parlimen bipartisan yang tidak menyebelah kepada mana-mana, sama ada kita pembangkang ataupun kita kerjaan, karena apa yang kita mau tahu adalah perkara yang sebenar. Apa sebenarnya yang berlaku? Kita panggil mereka-mereka yang berwajib. Kita panggil saksi-saksi mana yang patut dipanggil. Tetapi dalam hal 1MDB, apabila saya dapat tahu bahawa kerajaan sendiri, saya anggap bahawa kerajaan sendiri mau juga ada perbahasan itu oleh kerana RTM sendiri sanggup untuk membeli ruang perbahasan itu dibuat sebagai langsung. Jadi apabila saya dapat tahu pada hari Rabu, perbahasan secara langsung pada hari Jumaat, baru saya terfikir bahawa ini benar-benar akan berlaku. Jadi kalau itu berlaku, bermakna seolah-olah peranan Public Account Committee itu, karena itulah due process, itulah landasan yang harus dibuat, seolah-olah dikesampingkan oleh kerana yang lebih penting adalah perbahasan umum. Jadi kalau perbahasan umum itu adalah penting, buat apa lagi kita ada parlimen? Buat apa kita ada jawatan kuasa seperti Public Account Committee?
Jadi itu sebab saya kata bahawa kalau juga perbahasan itu diteruskan, bermakna ini bukan mengangkat martabat parlimen itu seperti mana yang kita kendaki. Bukan saya kendaki. Saya cuma secara kebetulan memegang jawatan sebagai speaker. Jawatan itu yang harus dikekalkan integriti dia. Seperti apa yang saya nampak daripada komen dua ahli yang berhormat daripada pembangkang tadi. Satu daripada Pokok Sena, satu daripada Sepang. Dia buat perbandingan di antara satu era dan satu era yang lain. Pada ketika Tun Zahir memegang jawatan sebagai speaker, saya juga pada ketika itu sebagai senator, sebagai menteri. Pada ketika itu paling ramai ahli-ahli pembangkang dalam Dewan 27, 16, 17. Suasana berbeza. Dan pada ketika itu ahli-ahli yang berhormat pula yang ada di dalam Dewan adalah mereka-mereka yang patuh kepada peraturan mesyuarat. Itu sebab Pokok Sena mengatakan bahawa apabila Tun Zahir batuk saja, semua duduk. Kalau ahli parlimen sekarang ini semua bertebiat macam Kepung, yang berhormat Tan Sing Jau. Dia bertebiat macam Pandan, Rafizi. Dia bertebiat macam ahli yang berhormat yang ikut peraturan mesyuarat. Barangkali tidak payah saya mereka akan paham. Tetapi saya terpaksa meninggikan suara. Kenapa bila saya tidak tinggikan suara? Seperti yang kita nampak di video klip permulaan tadi itu. You dengar apabila mereka berdiri, kadang-kadang sampai 20 orang berdiri. Berteriak di sana-sini. Jadi kalau speaker itu, suara dia keluar kedengaran pun tiada, siapa yang orang mau dengar? Jadi bermakna situasi pada ketika waktu Tun Zahir speaker dan situasi di mana saya sekarang berada adalah berbeza. Berbeza. Betul, saya setuju. Sejak 2008. Jadi mungkin sudah ditakdirkan bahawa keadaan parlimen 2008 sampai sekarang ini memerlukan seorang speaker yang suara dia tinggi, body language dia nampak macam kasar dan demikiannya. Tetapi kalau perlu saya buat begitu demi untuk kepentingan parlimen, saya akan buat. Dan saya tidak akan teragak untuk buat. Tetapi kalau apa yang disarankan oleh Pokok Sena tadi itu bahawa saya pun terpaksa tengok macam mana body language saya, pertama-tama mereka sendiri harus berubah sikap. Kena tanggung jawab untuk menaikkan nama parlimen itu bukan terletak di bahu speaker saja. Kerana tugas speaker itu cuma mempengurusi mesyuarat. Dan mereka harus mengindahkan peraturan mesyuarat. Mesti bermula dengan mereka. Kalau bermula dengan mereka, tugas saya cuma duduk di situ, menyebut saja. Begitu. Jadi dalam suasana yang berbeda. Saya bukan mempertahankan diri saya, tetapi dalam suasana yang berbeda. Baik, cumanya kalau mengenai 1MDB tadi, apabila debat itu tak berlaku, saya kira di pihak kerajaan maupun pembangkang mereka sangat menghormati dan juga menghormati Tan Sri sendiri sebagai speaker. Saya suka petik perkataan tafsiran tadi Tan Sri, sebab memang bila saya jumpa ahli parlimen, ramai yang tak bersetuju katanya tafsiran Tan Sri tak sama dengan tafsiran mereka. Dan dari sudut ini pun persepsinya sangat subjektif juga Tan Sri. Seperti yang saya sebut tadi waktu saya buat the ruling. Saya kata, saya angkat tadi peraturan mesyuarat. Saya kata yang gubal ini bukan saya. Yang gubal ini parlimen. Menurut peraturan mesyuarat 42, apabila speaker menyampuk, semua yang berhormat mesti diam. Itu peraturan mesyuarat 42. Peraturan mesyuarat 43 mengatakan bahawa apabila speaker itu telah membuat tafsiran kepada peraturan mesyuarat, tafsiran itu mesti muktamad. Seringkali saya beritahu kepada yang berhormat, saya kata, tafsiran saya ini bukan semestinya itu adalah tafsiran tuntas. Tidak. Tetapi kuasa itu dalam peraturan mesyuarat diberi kepada speaker supaya tidak timbul lagi seperti apa yang berlaku. Karena kalau di negara-negara barat umpamanya, kalau speaker itu kata will the honorable member from whatever constituency sit down, dia mereka duduk. Di Malaysia ini tidak. Terpaksa kita berteriak-teriak, suruh duduk, ahli yang berhormat duduk, masih juga berdiri, masih juga bertengkar, masih juga dengan suara-suara nyaring. Jadi, apabila mereka tidak mengikut peraturan mesyuarat, 43 mengatakan bahawa keputusan speaker dalam muktamad tidak boleh diulang kaji. Speaker tidak boleh menarik balik. Kalaupun umpamanya saya mau tarik balik, saya tidak boleh. Kerana itu adalah peraturan mesyuarat. Itu sebab sebelum saya membuat petua, saya terpaksa memikirkan banyak kali. Dan kalau ada di antara yang berhormat yang tidak senang ataupun tidak setuju dengan peraturan, dengan apa tafsiran saya, cara dia ialah di bawah peraturan mesyuarat 43 itu sendiri, bawa usul. Bahawa saya tidak setuju. Tetapi yang mereka selalu pertikaikan ialah,
kalaupun kami bawa usul, dikasih masuk, dimasukkan dalam aturan urusan masyarakat, usul itu cuma tercatat di situ dan tidak dibahas. Itu bukan salah saya. Dia tidak boleh dibahas karena menurut peraturan masyarakat 15 mengatakan bahwa urusan kerajaan pada setiap hari itu yang harus didahulukan. Kalaupun saya mau usul itu harus dibahas, saya tidak boleh melanggar peraturan masyarakat 15. Karena agenda kerajaan telah pun diputuskan bahwa itu yang dibincang pada hari itu. Dan kerajaan itu adalah diberi mandat oleh rakyat. Jadi persepsi ini adalah persepsi yang tidak betul. Saya tidak boleh melanggar peraturan masyarakat. Dan tafsiran yang saya beri itu, kalau ada yang tidak bersetuju, mereka boleh buat usul di bawah peraturan masyarakat 43. Jangan mereka berdiri di sana, lepas itu mempertikaikan, lepas itu minta supaya saya ulangkan di balik, saya tarik balik. Itu saya tidak boleh buat. Kenapa? Bila saya buat, saya melanggar peraturan masyarakat. Okey, baik. Tan Sri, kita mendapat banyak sangat komen di Facebook sebenarnya yang mendengar kita di khas bersama pada hari ini. Terima kasih kepada anda. Dan kalau saya nak boleh bacakan sedikit, Leslie Olin katanya apa yang YB kata memang betul. Sepatutnya ahli yang berhormat yang lain kena merujuk buku peraturan-peraturan perbahasan parlimen. Selain itu, sikap YB lain seperti dalam perbahasan parlimen yang mengapi-apikan adalah tidak sepatutnya berlaku. Okey, itu katanya. Dan ada satu lagi, Mati Wijen Randawa ni katanya, Tan Sri, kenapa wakil-wakil rakyat kerajaan tidak pernah diarah keluar? Tapi wakil-wakil pembangkang selalunya diarah keluar. Itu katanya lah. Nick Muhammad Syahlil kata, kenapa dan mengapa ahli sidang parlimen itu seperti tidak mendengar teguran dari Dewan Speaker, malah menaikkan suara kepada Tan Sri Dewan Speaker. Kan semua ahli yang berhormat. Tapi bila dah masuk sidang parlimen, seolah-olah mereka tak tahu peraturan. Okey, satu lagi, adakah kenapa saya selalu nampak Tan Sri lebih kepada pihak kerajaan? Ini yang komen-komen mereka lah, Tan Sri. Ada nak respon? Kalau boleh saya respon kepada komen tadi yang anda mengatakan bahawa kenapa tidak ada yang dihalau daripada pihak kerajaan. Okay. Sebetulnya pihak kerajaan apabila saya tegur, ahli yang berhormat, sudahlah duduk. Mereka duduk. Tetapi tidak betul. Ada satu wakil rakyat daripada Ranau yang pernah saya arah keluar oleh kerana berhujah saja pada ketika apabila saya buat petua, saya kata saya tidak mahu ahli yang berhormat yang lain bising. Lepas itu dia berdiri, dia kata, Tan Sri Speaker, ngamlah itu. Tetapi dia secara berseluruh dan sedemikian. Tetapi pada ketika saya serius memberi petua, lepas itu dia buat komen seperti begitu. Saya kata, ahli yang berhormat, sudah keluar. Wakil rakyat daripada Ranau. Oleh kerana bercakap pasal satu perkataan saja, ngamlah itu. Kerana seolah-olah perli kepada saya pada ketika itu apabila saya buat keputusan yang secara serius. Dan tidak betul bahawa saya belum pernah halau ahli yang berhormat daripada kerajaan. Ada pernah berlaku. Tetapi ahli yang berhormat daripada kerajaan ini, dia orang nampak, dia orang tahu. Bila suara saya sudah meninggi, body language saya sudah lain. Mereka duduk. Tetapi dengan pembangkang ini tidak. Mereka akan bertegang leher dengan saya. Mungkin mereka tidak bersetuju apabila saya katakan secara langsung ini bahawa mereka mempunyai agenda sendiri. Ada umpamanya pengamal-pengamal guaman yang setiap hari di mahkamah. Kalau umpamanya juga digantung 6 bulan begitu, tak payahlah dia attend di parlimen, allowance masih terima lagi. Jadi itu cuma tanggapan saya. Ada yang sengaja mereka buat supaya saya arah keluar, mungkin atas sebab-sebab tertentu. Karena itu tanggapan saya. Dan mereka boleh membuat tanggapan terhadap diri saya pun berhak untuk buat tanggapan terhadap diri mereka. Jadi itu persoalan dia adalah tidak betul bahawa saya belum pernah mengarah keluar penyokong daripada kerajaan. Tapi yang benarnya apabila sudah saya menegur, meninggikan suara, ahli yang berhormat daripada kerajaan, mereka akan senyap, mereka akan duduk. Sebelah pula mereka akan bertegang leher dengan saya. Malahan mereka akan mengatakan perkara-perkara yang sebenarnya tidak patut mereka hujah kalau di parlimen-parlimen yang lebih matang daripada Malaysia. Baik, itu reaksi Tan Sri kepada komen anda semua di Facebook. Jadi kita nak berehat sekali lagi. Selepas ini kita akan teliti pula mengenai banyak aspek, terutamanya penambahbaikan di parlimen sendiri, sebab banyak juga isu-isu yang boleh kita bawakan mengenai penambahbaikan parlimen ini. Jumpa selepas ini khas bersama yang di-Pertua Dewan Rakyat. Baik, kembali bersama kami dalam khas bersama dengan yang di-Pertua Dewan Rakyat. Saya nak terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikar Haji Amin Mulia kerana masih lagi sudi bersama kita pada malam ini. Tadi saya gantung soalan mengenai usul penambahbaikan parlimen. Saya kira ini antara satu perkara penting juga untuk kita kongsikan. Walaupun kalau kita lihat aturan mesyuarat itu, walaupun berbaki 2 hari lagi, ada banyak sangat usul yang masuk. Tapi usul mengenai penambahbaikan parlimen ini sempat ke Tan Sri mesyuarat ni?
Sebenarnya saya telah membuat kenyataan-kenyataan sebelum ini pun bahawa kalau kita mempunyai masa, saya mau penambahbaikan parlimen itu yang kita nak buat dalam 3 fasa mengenai dengan ada peraturan-peraturan mesyuarat yang perlu kita tukar tambah. Itu kita buat. Jadi saya sudah menyelesaikan 2 jawatan kuasa Dewan dan jawatan kuasa peraturan mesyuarat mengenai dengan penambahbaikan yang sebelum ini sudah pun kita nyatakan. Keinginan saya ialah supaya diluluskan oleh kerajaan dalam sisi ini. Supaya apa yang diluluskan dalam sisi ini kita akan boleh guna pakai pada sisi tahun depan, iaitu dalam bulan 3 dan April pembukaan parlimen baru. Tetapi saya apabila jawatan kuasa saya telah selesai mengendalikan segala tugas yang mana perlu kita buat untuk penambahbaikan dengan prosedur parlimen ini, kerajaan terpaksa bersetuju dahulu kerana itu cuma cadangan, dan apapun penambahbaikan yang kita buat transformasi parlimen itu perlu diangkat oleh kerajaan. Jadi dalam soal ini saya ucap terima kasih terutama sekali kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan, kerana beliau tahu bahawa parlimen ini juga perlu ditransformasi. Jadi beliau menyokong. Tetapi saya dipahamkan bahawa minggu lalu kabinet telah bincang dengan soal penambahbaikan ini, tetapi fail yang dibawa oleh menteri yang berkenaan, Datuk Azalina Osman Said, agak tebal. Jadi parlimen pada ketika itu, kabinet pada ketika itu sibuk membahas begitu panjang lebar apa yang saya beritahu mengenai dengan TPPA. Satu soal juga yang penting. Jadi apabila datang giliran menteri yang berkenaan untuk bentang memorandum menteri mengenai dengan penambahbaikan parlimen, Perdana Menteri sendiri dan ahli-ahli kabinet itu meminta supaya bolehkah mereka diberi masa untuk membaca yang fail begitu tebal. Jadi saya diberi laporan bahawa kabinet akan menimbang kerja-kerja jawatan kuasa itu, rekomendasi jawatan kuasa pada mesyuarat kabinet Jumaat ini. Malangnya parlimen habis bersidang sisi ini pada hari Khamis. Tetapi mungkin ada di antara masyarakat umum di luar sana mengatakan ini speaker dia cakap begitu saja, tetapi ini yang benar berlaku, dan saya sudah bersetuju, telah dinyatakan oleh kerajaan bahawa pada 26 hari bulan Januari Januari kita terpaksa mengadakan sisi khas untuk TPPA, di mana usul akan dibentangkan oleh kerajaan dan parlimen mesti endorse itu TPPA. Jadi pada ketika itu bukan saja TPPA yang akan nanti diluluskan, akan dibincang, tetapi penambahbaikan parlimen itu juga diselitkan di situ pada bulan Januari, 26 hari bulan, 27, 2-3 hari atau 2 hari, mana yang sesuai. Jadi kalau diluluskan, dan saya yakin dan percaya kerajaan akan meluluskan, maka penambahbaikan ini akan kita dapat guna pakai pada sisi parlimen next year, bulan Mac ataupun bulan April. Okey, insya-Allah kita sama-sama nantikan. Cumanya kalau alalang kita dah sentuh mengenai usul ni, kalau Tan Sri tak keberatan boleh perincikan 3 fasa ini yang merangkumi ke arah mana Tan Sri penambahbaikan ni? Sebenarnya ini apa yang kita buat sekarang ini adalah semata-mata untuk persepsi masyarakat di luar sana. Dan ini juga adalah kehendak dan keperluan semasa. Di mana-mana parlimen di dunia umpamanya dia mempunyai parlimen yang sekecil macam Papua New Guinea, dia mempunyai banyak jawatan kuasa. Jadi jawatan kuasa kita adalah cuma 6 setakat ini. Kerana keperluan sewaktu Tun Zahir arwah Tun Zahir menjadi speaker, pada ketika itu semua masalah dapat dibincang dalam jawatan kuasa of the whole house. Dapat dibincang di situ, dan itu juga kehendak Mahathir pada ketika itu. Dia kata, buat apa kita ada banyak jawatan kuasa kalau kita boleh selesaikan masalah dalam jawatan kuasa majlis sendiri, tidak payah lagi pergi jawatan kuasa. Tetapi itu dulu berapa puluh tahun yang lalu. Jadi oleh karena yang dikendaki oleh kebanyakan wakil-wakil rakyat itu, dan saya juga memikirkan bahawa sebilangan banyak masa itu berbahas menghabiskan masa oleh karena perkara-perkara yang
tidak perlu dibincang di majlis, yang perlu dibincang di jawatan kuasa, itu perlu dibincang di jawatan kuasa. Jadi ukuran daripada saranan itu, maka sekarang kita telah buat rekomendasi bahwa kita tambah lagi dengan 12 jawatan kuasa. 12 jawatan kuasa? 12 jawatan kuasa. Jadi 12 campur 6, kita mempunyai 18 jawatan kuasa sekarang ini. Jadi saya rasa tidak elok kalau saya perincikan, karena penyata ini mengikut peraturan masyarakat, penyata daripada jawatan kuasa kalau belum dibentang di parlimen tidak boleh dihujat luar belum ini. Tetapi mungkin oleh kerana saya juga yang mentafsir peraturan masyarakat itu, mungkin untuk pengetahuan umum setakat ini yang kita dapat buat. Itu fasa pertama. Kita menambah baik peraturan-peraturan masyarakat yang ada sekarang yang tidak melibatkan dengan perlembagaan yang perlu umpamanya kita ubah dan sedemikiannya. Jadi fasa kedua, mudah-mudahan tahun depan kita boleh buat untuk mengembalikan akta parlimen dahulu, perkhidmatan parlimen dulu yang dimansuhkan sewaktu Tun Zahir menjadi speaker dan pada waktu ketika itu Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Akta perkhidmatan parlimen. Perkhidmatan parlimen. Itu kita akan kembalikan balik. Tetapi apabila saya membaca akta perkhidmatan parlimen yang dimasukkan dulu yang kita mau kembalikan ini, dia tidak mencukupi. Dia tidak mencukupi dengan ada lagi ruang-ruang yang kita boleh tambah baik. Umpamanya macam keperluan semasa sekarang ini, di mana parlimen, apabila parlimen mempunyai menteri yang jaga parlimen. Jadi untuk menghilangkan persepsi negatif itu bahawa kenapa ada menteri menjaga parlimen sedangkan speaker itu berkuasa. Jadi untuk menghilangkan persepsi negatif itu, kita buat Parliamentary Services Act ini lebih canggih lagi. Kita contohi apa yang berlaku di Kanada, Australia, dan House of Commons. Jadi di mana fungsi ketua pentadbir parlimen itu mesti jangan lagi ada timbul masalah di mana tugas-tugas itu overlapping. Jadi kita asingkan tugas masing-masing. Jadi setiap saat Dewan Rakyat itu tugas dia adalah untuk mengendali bersama-sama speaker waktu persidangan, menimbang usul-usul, soalan-soalan dan sebagainya. Dan pentadbiran parlimen itu biar satu badan yang diketuai oleh satu pegawai, yang lantikan dia itu bukan juga lantikan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam. Lantikan itu mesti melalui lantikan Tuanku Agong. Jadi dengan cara begitu bahawa institusi parlimen ini kita nampak dia sebagai satu institusi yang sama status dengan judiciary dan eksekutif. Jangan parlimen itu dipandang ianya sebagai satu jabatan sahaja. Jadi ini apa yang kita buat. Dan fasa ketiga, yang fasa kedua itu dia melibatkan perlembagaan. Dan apabila kita ubah, fasa ketiga yang kita membuat sama dengan parlimen-parlimen di negara-negara yang maju, di mana penggubalan undang-undang itu tidak perlu dibuat oleh kementerian tertentu, ataupun penggubalan undang-undang tidak perlu dibuat oleh Jabatan Peguam Negara. Yang buat ini adalah satu Suruhanjaya yang bebas, bermakna segala akta-akta ataupun ordinance di negeri-negeri yang telah lama, yang lapuk, yang masih di sana tetapi tidak dikuatkuasakan, yang dipanggil sebagai archaic law. Yang itu kalau perlu untuk diubah. Kalau untuk dimasukkan. Yang ini cuma boleh dibuat oleh satu Suruhanjaya yang mempunyai pegawai-pegawai yang mahir dalam pengubalan undang-undang. Yang itu. Yang satu lagi mengenai dengan pejabat Auditor General. Sekarang ini ada saranan-saranan di mana pejabat Auditor General itu mesti dia bertanggungjawab kepada parlimen. Dan itu tidak boleh kita buat pada masa sekarang ini oleh kerana apabila kita letakkan di bawah parlimen, tidak ada cara kaedah untuk kita meletakkan di bawah parlimen sebagai jawatan kuasa. Dan apabila kita buat itu, kita akan menurunkan taraf Auditor General itu. Sedangkan Auditor General, Director Auditor General yang Tan Sri Amrin buang ini, jawatan dia adalah daripada Tuanku Agong. So, yang ini juga, kalau boleh kerajaan terima, saya rasa kerajaan terima, dan kita buat sebagai Suruhanjaya. Masalah dia ialah, kalau pembangkang tidak menyokong, ada soal-soal, umpamanya apabila kita meminda
perlembagaan itu mesti 2/3. Ada yang simple majority. Jadi di mana pembangkang terpaksa menyokong, ya itu tugas saya. Mesti kalau ini penambahbaikan, kenapa harus mereka bantah? Karena itu juga kemauan mereka. Ada law commissions, ada suruhanjaya yang tertentu. Baik Tan Sri, masa kita sangat terhad. Cuma kalau saya nak sentuh sikit lagi, antara yang dimahukan juga oleh pihak pembangkang dalam penambahbaikan ini adalah Prime Minister Question Time, kata mereka, dan juga Opposition Day tu, kalau saya ringkas Tan Sri komen. Okey, yang disebut oleh Sepang tadi Opposition Day, itu bukan ditentukan oleh speaker. Sekarang ini dalam penambahbaikan yang kita mau buat, yang tidak melibatkan dengan perubahan perlembagaan, ialah kita mewujudkan satu jawatan kuasa. Jawatan kuasa ini jawatan kuasa kerja parlimen, di mana menteri yang jaga parlimen dan ketua-ketua whip daripada parti pembangkang, mereka akan duduk. Mereka akan membincangkan apa agenda yang perlu dimasukkan dalam aturan urusan mesyuarat. Jadi kalau itu dapat kita laksanakan, tugas speaker, budi bicara speaker, pressure kepada speaker itu sudah hilang. Jadi ini yang sedang kita kendaki sekarang. Jadi mereka akan ada masa untuk yang itu. Dan mengenai dengan Prime Minister Question Time, isu yang sebenar ialah mereka mengatakan bahawa sekarang ini kita ada mempunyai peraturan di mana apabila bertanya kepada menteri mesti memerlukan notis 14 hari. Mereka kata 14 hari itu adalah terlampau lama. Jadi kenapa tidak benarkan supaya kerjaan ini sentiasa accountable? Kenapa tidak macam negara-negara luar? Jadi saya tengok bijaksana menteri-menteri kita ini. Mereka boleh menjawab. Cuma prosedur itu kalau tidak ada macam mana kita buat. Jadi kita wujudkan satu sistem di mana setiap minggu pada hari Selasa dan hari Khamis ada 6 kementerian yang terpaksa menjawab isu-isu yang very contemporary. Umpamanya kalau isu itu timbul pada ujung minggu dan ada satu yang berhormat yang bertanya kepada menteri, pada hari Selasa itu dia boleh tanya dengan notis 24 jam. Dan soalan itu mesti pendek sahaja. Dalam seminit mesti dia soal. Menteri menjawab dalam 2 minit. Jadi sama ada susah nak berlaku tu. Sama ada ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan Rakyat sekarang ini boleh buat begitu atau tidak, itu walau alam. Itu terpulang kepada mereka. Karena sekarang ini pun mukadimah soalan-soalan tambahan mereka kadang-kadang ada 10 minit. 10 minit. Jadi terpulang kepada mereka. Okey, baik. Banyak sebenarnya isu yang kita boleh teliti mengenai parlimen, tapi sejam memang tak cukup Tan Sri. Kena 3 jam pasal ni. Cumanya sebelum kita menutup tirai perbincangan kita, saya dimaklumkan akan adanya persidangan mengenai speaker negara Commonwealth yang tahun ini kita jadi host, Tan Sri. Kalau boleh kongsikan? Yang sebenarnya masyarakat Malaysia ini saja memandang rendah kepada speaker Parlimen Malaysia sekarang ini. Bukan boleh kata saya sebagai Pandika Ramin, tidak. Tetapi beberapa tahun yang lalu saya seringkali menghadiri persidangan seperti ini. Ini CISPOX yang dipanggil sebagai CISPOX ini adalah Persatuan Speaker-Speaker Negara Commonwealth. Di mana Speaker House of Commons di situ, Speaker Kanada di situ. Jadi kita menganjur pada bulan 1 Januari tahun depan. Jadi saya sebagai host. Pada tahun 2008 saya host CPA. Tetapi yang ini untuk speaker-speaker. Jadi segala negara-negara Commonwealth itu akan mengantar speaker masing-masing dengan semua akan datang. Jadi secara kebetulan kita buat ini di Kota Kinabalu. Jadi itu juga satu tanggungjawab, penghormatan kepada kita sebagai host. Dan sesungguhnya parlimen-parlimen di luar sana mereka menghormati dengan Malaysia. Jadi cuma kadang-kadang orang kita sendiri memandang rendah kepada kita dan sebagainya, itu tak apalah. Pokoknya orang luar nampak Malaysia ini sebagai satu negara yang kecil, tetapi memang mempunyai peranan yang penting di negara-negara Islam, di negara-negara Commonwealth dan di dunia. Betul. Kalau orang luar boleh hormati kita, kita harapkan kita punya ahli parlimen sendiri pun dapat sama-sama mengikut peraturan dan juga memberikan khidmat terbaik kerana anda semua dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya. Saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandika Amin Haji Mulia yang dipertua dengan rakyat sejam bersama kita membincangkan pelbagai isu. InsyaAllah ada masa kita cuba cari ruang lain untuk teliti secara bersama, secara mendalam. Terima kasih Tan Sri. Dan juga anda semua, terima kasih kerana sudi bersama kami. Jangan lupa setiap hari kita bawakan secara langsung kepada anda jam 10 hingga 11.30 pagi di TV1 dan juga secara laman mayanya kita bawakan sehingga selesai setiap hari persidangan parlimen. Jadi sekali lagi saya Syaril Sarapudin mengucapkan terima kasih kepada anda. Kita labuhkan tirai khas bersama yang di-Pertua Dewan Rakyat pada malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.